tinggi makamnya, tepuk dinding keluar mat. Tapi dia tidak berhajat kepada mat. Kita kalau dapat mat, habis cerita lah. Dapat fulus pun habis cerita, dapat dunia pun habis cerita, dapat bini pun habis cerita, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu na'udzubillahi min zalik. Jadi ibadah ni maknanya sembahyang, puasa, zakat, haji, mengaji atau seumpama dengannya, itu semua dipanggil dengan nama ibadat. Jadi kalau kira sembahyang je ibadat, mangga lain apa manggahnya? Zikir itu juga ibadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh dipanggil sebagai ibadat. Bangun kita, atau mungkin kita belajar akidah, tasawuf, suluk kita, masuk pula suluk. Masuk dalam kelambu, satu hari makan 7 ketui roti. 7 roti. Tak ada makan. Memang orang ni kira nak naikkan makamnya supaya dia ni mana ingat dengan Tuhan. Kalau makan banyak, lupa dengan Tuhan. Makan banyak, kita berkhuluf. Minum banyak, kita membesok. Kan? Cakap banyak, mungkin salah. Jadi maknanya ahli sufi ni, korang makan. Korang makan supaya jangan dia buat jahat, atau jangan dia tidur, ataupun jangan seumpamanya, supaya dapat mendampingkan diri, mentakarubkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warjullah, dan harapkanlah balasan hari akhir. Hari akhirat lah, mana besok bila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat cukup banyak. Sebab kita kata nikmat iman, nikmat Islam di atas muka bumi, nikmat yang paling besar. Tapi di sana besok, nikmat yang paling besar ialah 2. Yang pertama, nikmat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat duduk menikmati nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dunia ni, nikmat yang paling besar nikmatul imani wal Islam. Nikmat iman dan juga Islam. Sana besok di hari kiamat besok, nikmat yang paling besar, nikmat maknanya dapat bertemu dengan Tuhan. Makan laksa, tiba-tiba Tuhan datang, tinggal laksa. Makan royan dengan pulut dan juga santan, tinggal pulut dengan santan. Pasal apa? Pasal nampak Allah Subhanahu wa taala. Semua tinggal. Laksa ke, apa namanya, bubur apa yang ada tu? Bubur anak bulu apa? Bubur caca. Dia macam-macam nama dia. Dapat karipak tinggal, dapat royan tinggal, apa semua tinggal. Pasal apa? Pasal Tuhan mari. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang kita baca subuh Jumaat, bila imam baca, terus kita suka sujud. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Imam kena niat ketika sujud. Kalau tidak, bermakna dia menambahkan sujud. Makmum, niat imam maka niat makmum. Niat imam itu maka niatlah makmum. Kalau makmum diam, tak payah niat, dia terkejut. Jangan terkejut pula, tahu makmum tak pernah datang subuh, tengok apa pula imam terkejut. Subhanallah. Imam pula confuse pula. Apa pasal subhanallah, aku tak betul ke? Imam pula mangkor pula dia. Dia pun angkat kepala. Pasal apa mereka kata subhanallah? Makmum mangkor. Itu kalau tak konak. Jadi sebab itu subuh Jumaat ni ada special ya. Sunat dalam mazhab kita Syafi'i, iaitu pada subuh Jumaat membaca rakaat pertama surah As-Sajdah ataupun Alif Lam Mim Tanzil, rakaat yang kedua dengan surah Insan ataupun surah Ad-Dahr. Itu sunat pada subuh Jumaat. Dan 2 surah itu je. Surah Alif Lam Mim Tanzil. Surah lain tak boleh. Lain bagi mazhab lain. Yang mazhab kita kalau nak baca sejadah mesti surah itu Alif Lam Mim dan Tanzil. Tak boleh baca surah lain. Kalau baca surah lain maknanya takdir. Itu disebut oleh kitab, dan kitab Sayr Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Ambani yang dirujuk daripada kitab Ihya Ulumuddin gitu. Dan janganlah kamu mengadakan kebinasaan di bumi ini. Jangan kau hancurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti mana Basil Al-Asad, habis rakyatnya ditembak, dibunuhnya.
Mangkuk hayun betul. Udahlah bapaknya mangkuk hayun, dia pun mangkuk hayun juga. Apa nak buat? Dunia macam itu. Pemimpin ni dah tak ada pedoman. Pemimpin tidak merujuk kepada alim ulama. Sedangkan Suria ni negara yang ramai alim ulama. Masa saya belajar di Suria dulu tahun 91 sampai 94, ramai ulama-ulama. Di antaranya ulama yang tua pada ketika itu Syekh Sadiq Haban Nangka. Dua orang tua. Cukup tua. Jadi masa kami ngaji satu pagi Sifatus Safwah, kitab Sifatus Safwah, saya pergilah bersalam dengan Tok Syekh ni, cium bagi berkat tangan Tok Syekh ni. Dia ciumnya kepala cuma pum. Lama besar cium kepala kita teroyak teman daripada masjid Manjang itu sampai rumah satuan. Maknanya dia punya power tu memang power. Tapi kenang tak ada dah. Syekh Sadiq itu telah pun kembali ke rahmatillah, kerana umurnya dah banyak. Pakar hadis, pakar bahasa. Dia hafal hadis dan pakar bahasa. Abangnya pula lagi handal lah, tapi dah mati dulu. Saya tak ada menjumpa dia. Syekh Hasan Haban Nangka. Wah, itu lagi alim Syafi'i. Itu saya tak ada jumpa. Dan ramai ulama, contohnya Syekh Abdul Rahman Asy-Syaghuri yang meninggal dunia tahun 2004. Syekh Tarekat Syaziliyah. Itu ulama besar negeri Syam. Dan Syekh yang pernah datang kemari tuan-tuan, Syekh Quraim Rejih. Itu masih hidup. Syekh Quraim Rejih ahli kiraan. Kiraan 14 dalam kepala dia. 14 tu dalam kepala dia. Satu hari saya hadir ketika dia memberi fatwa dalam bulan Ramadan. Banyak soalan-soalannya. Dia ada soalan itu yang awak pun geli hati dengarnya. Tanyanya katanya, tuan katanya, saya dah kahwin, tapi saya tak pernah cukup bini teman. Itu soalan. Macam mana? Soalannya. Kata Syekh tu memang kamu bingung. Tenang dia menjawabnya. Dah kamu kahwin halal, pasal apa kamu tak cukup? Itu Syekh Quraim Rejih. Orangnya kelolo dan baru-baru saya mungkin 6 bulan sudah dia datang ke Malaysia, datang ke Ipoh. Dia ada bagi kata orang tazkirah ataupun taujihat ya. Tuan-tuan kalau pergi Syria carilah Syekh Quraim Rajih. Orangnya kelolo tapi dia maknanya ahli Qura Syam. Maknanya dalam kepalanya 14 kiraan. Quran 30 juzuk dalam kepala. Lepas itu alim fiqh. Kerana dia nak murid kepada Syekh Hasan Haban Nangka, dia Syekh Sadiq Haban Nangka. Begitu juga Dr. Mustafa Dib Al-Ghura dan juga Dr. Buti, itu juga nak murid kepada Syekh Hasan Haban Nangka. Itu semua ulama Syam. Ambil ulama Syam ni. Tapi Basir Al-Hasan ni mangkor. Pasal apa? Tak ikut ulama. Dia kena rujuk ulama. Kalau tak rujuk ulama, habislah kita punya syekh. Sebab itu kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal padamu dua perkara mu tak akan sesat buat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang seperti ini terlalu banyak disebut di dalam Al-Quran. Banyak Al-Quran ya. Dan di antara buktinya lagi, Al-Quran selalu menyebut hal hari akhirat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Banyak ayat-ayat tentang apa kiamat ni. Baca je mesti jumpa punya. Kita dapati hampir-hampir tiap-tiap lembaran mushaf ada sebutan mengenai hari akhirat. Buka je kalau kita baca Quran. Kalau baca surah Abah tak jumpa lah. Baca pula berita harian lagi tak jumpa. Kena baca surah Abah. Tiap-tiap hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Akan jumpa punya lah. Mesti ada cerita hari kiamat. Bacalah mana surah pun akan jumpa. Sebab Tuhan ingatkan banyak kali bukan pasal apa? Pasal kita ni tak mau dengar. Kalau ikut-ikutkan kata ulama, turun surah Al-Asr. Kalau Tuhan turunkan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Cukuplah itu surah
Maknanya demi masa manusia itu rugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Cukup yang itu pun dah jadi pedoman, cukup dah. Tapi pasal kita ni tak boleh ingat. Bagi 1 ayat pun kita lupa, bagi 10 ayat pun kita lupa, bagi 6,000 ayat lebih pun kita lupa. Pasal apa? Pasal nahnu maliziyun. Kita ni maliziyun, orang Malaysia. Nahnu malayun. Kita ni makna Melayu. La na'rif lughatal arabiyyah wa la natakallam biha. Kita tak cakap dengan bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab. Kalau kita baca Quran tu tak tahulah kita nyerongin ke teroyak ke, tak tahulah. Kalau kita baca Quran kita ni faham, mungkin kita boleh nyerongin, boleh teroyak. Tapi kita baca Quran kau nyerongin. Ya apa kita nyerongin tak tahu. Mungkin nyerongin, mungkin nyerongin tak betul. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Sebab itu ketika mana Nabi baca Quran kepada para sahabat, bila dia baca je ayat kena menangis, dia menangis. Ayat itu makna nyerongin. Ayat itu maknanya seronok. Itu maknanya diterimakan maknanya dari Nabi dengan sanad yang maknanya muttasil. Mana apa cara Nabi baca, sahabat menerima semacam itu. Sebab Jibril baca kepada Nabi macam itu. Kita mana ada, kita baca semacam ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ambil remote control tu, tukar siaran TV. Dan lagi tu. Macam kita tak ada satu penghayatan. Kita tak ada menghayati apa yang kita baca. Itu kelemahan kita lah. Jadi kita kena perbaiki, nuslih. Kita mana baiki segala kelemahan kita itu supaya maknanya menjadi lebih baik ataupun lebih hebat. Mengenai huru hara, ini huru hara hari kiamat ya, kejadian-kejadian yang ngeri pada hari itu dengan bagai-bagai gaya bahasa. Demikian juga kita dapati Quran menggambarkan kejadian-kejadian di hari akhirat itu dengan penjelasan yang panjang, yang jarang-jarang kita dapati penjelasan seperti itu pada perkara-perkara gaib yang lain. Cerita orang di hari kiamat macam mana. Nah, ketika hari kiamat katanya satu ayat itu yang maknanya apabila mana ibarat seperti mana perempuan yang nak melahirkan anak teranak. Dia kata bila dia nak melahirkan anak tu tak tunggu dah, teranak. Tak ada lagi nak merendam apa nama benda yang rendam susu. Yang bercakor cakor Fatimah ke cakor Maryam apa nama? Tak ada nak merendam dah. Tak ada nak merendam, tengok dia kembang kira dah okey, boleh keluar hidup dah teranak tu. Maknanya dia gambarkan macam itu. Tasbih yang Tuhan sebut dalam Quran berbagai-bagai maknanya jenis ataupun bentuk. Kadokan kita tak boleh sampai. Itu pentingnya kita kena belajar bahasa Arab. Kita kena belajar tafsir apa nama Al-Azhar. Mungkin dia Melayu ya. Tafsir Baydawi Arab lah. Tafsir Ibnu Katsir mungkin Arab. Tafsir Nurul Ihsan ulama Kedah Kota Setar Karang. Itu mungkin apa namanya Melayu. Tapi Raban TV jugalah. Kalau nak ngaji tu kena pergi ngaji dengan Tuan Haji Saleh di Sik Pondok Banggul Kiat. Dia ngaji lah Rihmat dia ngaji. Tafsir Nurul Ihsan. Tiap-tiap hari Jumaat dia akan mengajar kitab itu, Aqidatun Najin, dan anak dia akan mengajar kitab Mazhab Syafi'i, kitab fiqh. Orang yang mari itu 2-3 ribu. Yang dengar dia punya kuliah, kemudian yang duduk di tepi pondok, duduk kan dia bukan dalam masjid dalam surau dia. Dua-dua pun ada. Lepas dia baca 2 kitab, rehat. Bolehlah makan minum semak, nanti lepas tengah jam sambung lagi sampai nak pukul 11. Lepas itu sembahyang Jumaat. Itu di sana suasana di utara. Suasana di tempat kita belah-belah Bagan Datuk Perintahan tu slow. Di utara macam Taipei ni kira lebih sikit. Adalah kata orang memberansangkan. Belah utara sana tu lagi memberansangkan. Sebab itu sekarang dia diserang Perak. Perak. Pada risau yang dah mangkor tu mangkor lah. Ini Perak ni macam mana gaya dia cuba jugalah. Tuan-tuan kena ingat lah ya. Salah pilih mangkor kita. Tuhan akan tanya kita. Yuk macam mana? Macam itulah. Macam mana macam itu? Awak idak ke sana, idak ke sini pun idak. Jangan macam tu. Sana idak, sini idak. Besok nak masuk neraka ke nak masuk syurga? Besok tuan nak masuk mana? Awak idak. Neraka pun idak. Syurga pun idak. Atas ke mana? Dia mesti apa? Kita mesti akidah kita ahli sunnah wal jemaah.
Tempat yang kita nak tuju tu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itulah. Tak ada pula khabar awak idah ke mana-mana idah. Pasal yang ini pak saudara teman. Yang ini pak engkau teman. Oi, macam mana pula gaya kan? Dalam perjuangan Islam, mika pak saudara ke opah saudara ke tok cik ke